Hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Selamat berpuasa hari yang ke-27. Wah, ya sekejap je kita dah capai hari yang ke-27. Macam sedih pula kan, Ramadan bakal meninggalkan kita. So, untuk sembang-sembang biologi pada pagi ini, teacher nak ceritakan kepada anda semua, student-student teacher yang teacher sayangi, tentang tumbuhan pula hari ini. Okey, jadi daripada sekolah rendah, kita semua tahu bahawa tumbuhan dia akan mengalami pertumbuhan dekat pucuk dan juga dekat akar daripada biji benih kan, sehinggalah dia menjadi satu pokok yang matang, betul? So pertumbuhan itu dinamakan pertumbuhan primer. So adakah pokok itu apabila dia telah mencapai kematangan, adakah dia tidak akan mengalami apa-apa pertumbuhan? Tak, dia masih lagi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan setelah pokok itu matang, pertumbuhan itu dinamakan pertumbuhan sekunder. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder adalah kebanyakannya tumbuhan dicotyledon, iaitu tumbuhan yang berbatang kayu lah. Maksudnya dia tumbuhan yang mempunyai batang yang keras lah. Dia tumbuhan ni, tumbuhan dicotyledon yang mengalami pertumbuhan sekunder, dia bermula daripada meristem sisi ataupun yang kita namakan sebagai cambium. So dekat dalam batang pokok berkayu tu, dia ada macam struktur lah, iaitu dia macam ala-ala bulatan macam tu. So itu kita panggil meristem sisi. Meristem ni ialah kawasan tisu yang mengalami pembahagian sel yang aktif lah. Dia bertumbuh daripada situ. So dia tak bertumbuh ke atas tapi dia melebar ke tepi. So pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder, bukan juga pokok yang bermusim, tak. Dia pokok bermusim ni maksudnya dia hidup pada musim tertentu saja. So itu bukan, pokok tu tak akan mengalami pertumbuhan sekunder. So pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder ialah pokok yang hidup sepanjang tahun. So that's why pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder dia ada gelang tahunan. Gelang tahunan tu maksudnya di tengah-tengah tu dia ada a ring of xylem. Jadi setiap kali dia bertumbuh tu dia akan ada satu. So setiap tu dikira berapa tahun lah. Jadi sebab tu nilai sesuatu pokok tu dia ditentukan berapa mahal adalah berdasarkan berapa banyak gelang tahunan tu ada. Maksudnya makin banyak gelang tahunan tu, makin mahal pokok tu. Alright. So tumbuhan ni dia mempunyai, sebabkan dia ada pertumbuhan sisi kan, dia ada sekeliling dia melebar, jadi lilitan batang dia menjadi semakin besar lah. Jadi kalau kita tengok kan, kalau pokok yang hidup berpuluh-puluh tahun tu, besar sangat batang dia. Dan pokok ni dia mempunyai kulit kayu yang tebal. Dan dia kenapa kulit kayu yang tebal? Sebab dia nak melindungi tisu dalaman dia yang tumbuh tu lah, sekunder. Maksudnya tisu dalaman sekunder yang tumbuh. Jadi pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder ni biasanya jangka hayat dia lebih panjang dan dia mempunyai xylem dan phloem yang besar, supaya dapat menampung dia punya saiz dia yang semakin besar. Tahu tak xylem tu untuk angkut apa? Xylem kan untuk mengangkut air, phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis iaitu kanji. Kalau dari segi kepentingan ekonomi, dia macam teacher cakap lah, pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder ni, dia mempunyai nilai ekonomi ataupun nilai komersial yang lebih tinggi lah, sebab dia lebih besar dan biasanya contoh yang paling cantik ialah kayu
balak lah. Yang mana dia sesuai dijadikan untuk buat rumah ke, okey. Sebab dia mempunyai daya ketahanan yang sangat tinggi. Okey, dan dia tidak perlukan penanaman semula. Okey. Itu kalau pokok jenis pertumbuhan sekunder ni banyak dapat dijumpai di kawasan hutan hujan tropika lah. Sebab hutan hujan tropika kan dia tumbuhan kat situ dia hidup sepanjang tahun. Okey, kalau yang bukan mengalami pertumbuhan sekunder pula, contoh adalah seperti tumbuhan monocotyledon lah. Monocotyledon kan ialah tumbuhan tidak berkayu, tumbuhan herba. So tumbuhan monocotyledon tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Ingat, pertumbuhan sekunder tu apa? Pertumbuhan sekunder ialah pertambahan tisu dari segi sisi. Okey. So usually yang tak mengalami ialah tumbuhan yang bermusim. Dan pertumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, biasanya batang dia kecil, halus je lah. Sebab dia tak ada pertumbuhan dari segi meristem sisi, tak ada. Okay, and dia orang kata apa, tempoh hayat dia lebih pendek lah, dia senang mati. So pertumbuhan tu hanya berlaku satu musim ataupun 2 musim sahaja. Kenapa? Sebab dia tak ada kayu kan. Dia punya kulit, lapisan kulit luar tu, so dia tak hidup lama lah. Alright. Jadi usually batang tumbuhan monocotyledon yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder ni, dia tak ada nilai komersial lah. Okay, maksudnya dia tak boleh lah buat sebagai rumah ke, sebagai perabot kayu ke, dan dia memerlukan penanaman semula. Okay, alright. Korang semua faham tak tentang perbezaan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder? Harap korang semua dapat faham. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam sembang-sembang biologi. Okay, selamat berpuasa hari ke-27. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.